kita barangkali lebih lagi. Itu Nabi. Adapun Rasul ada 313 orang Rasul. Yang wali 25 orang Rasul. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kesemua Nabi-Nabi dan Rasul ini hanya satu sahaja yang dilahirkan dan dibangkitkan di tanah suci yang namanya Mekah Al-Mukarramah. Siapa Rasul itu? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kenapa tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa Nabi itu dilahirkan di sini dan dibangkitkan menjadi Rasul di sini ketika usia 40 tahun? Kerana ianya adalah hasil permintaan dan permohonan dan keturunan Nabi sendiri, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ingat cerita Nabi Ibrahim, lepas Nabi Ibrahim membina semula Kaabah dengan anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antal azizul hakim. Ini penting, ni poin dia. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antas samiul alim. Ayat dalam surah Al-Baqarah ni Allah bagi tahu kepada kita ketika kami perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan dan menyusun semula binaan-binaan Kaabah. Lepas Nabi Ibrahim dan Ismail menyusun binaan Kaabah tu, yang kita tengok Kaabah yang ada pada hari ini bukan Kaabah yang dibina oleh mereka berdua. Ini Kaabah yang dibina semula oleh zaman khilafah, zaman pemerintahan dulu. Kaabah yang sebenar dia bukan macam ni. Batunya tidaklah tepat petak macam ni. Yang tu insya-Allah kalau ada rezeki kita akan tengok di Muzium Madinatul Munawwarah. Muzium Madinah, kalau kita ada rezeki, siapa yang free nak pergi, nanti kita pergi dekat Madinah nak tengok macam mana sejarah Mekah, macam mana keadaan Kaabah yang sebenar zaman dulu, proses perubahan demi perubahan pada setiap tahun. Itu insya-Allah ya. Kita ni Nabi Ibrahim bila dia bina semula Kaabah dengan Ismail, lepas tu Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami buat ni. Ya Allah terimalah apa yang kami buat. Innaka antat tawwabur rahim, sebenarnya Engkau lah yang Maha menerima taubat. Kemudian Nabi Ibrahim bagi tahu lagi, dia minta lagi kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku dan anak aku Ismail ini ummatan muslimatan lak, iaitu umat yang sentiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Dan Nabi Ibrahim doa lagi, wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami cara ibadat kami. Manasikana tu yang kita dapat buat haji, buat umrah, ini manasik. Doa daripada Nabi Ibrahim, adanya tawaf, adanya sa'i dan sebagainya. Nabi Ibrahim kata, wahai Tuhan, tunjukkan kepada kami cara-cara ibadat kami. Innaka antat tawwabur rahim, Engkau Maha bertaubat dan Maha mengasihani. Doa yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang ni yang poin kita nak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim kata, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, Engkau kurniakan kepada mereka. Mereka ni maksudnya orang yang duduk sekitar Kaabah ni. Nabi Ibrahim duduk ke area Kaabah. Lepas dia bina semula Kaabah yang runtuh pada zaman Nabi Nuh dulu. Lepas dia bina, dia kata, ya Allah, Engkau wab'as fihim, utuskan di kalangan mereka. Mana di kalangan orang Arab yang duduk di kawasan ini, rasulan minhum, iaitu seorang rasul di kalangan mereka sendiri. Itu di kalangan orang yang duduk sekitar Kaabah, iaitu orang-orang Arab pada masa itu, Arab Quraisy. Yatlu alaihim ayatika, yang mana rasul itu akan membacakan dan mengajarkan ayat-ayat keteranganmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, dan dia akan mengajarkan Alkitab itu Al-Quran, wal hikmah, kebijaksanaan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kehidupan yang ada kaitan pada zaman itu, termasuklah hingga ke zaman hari ini. Itu dipanggil Al-Hikmah. Wa yuzakkihim, rasul yang akan mensucikan mereka daripada kejahilan, daripada syirik, kepada ketuhanan dan juga keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antas samiul alim, sebenarnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya Allah. Ini
Ini doa Nabi Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim berdoa masih dia duduk dekat area Kaabah. Dia kata, ya Allah, nanti kau lahirkanlah, utuskan seorang Rasul di kalangan mereka yang duduk sekitar Kaabah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, kita berada di bumi Makkah. Memanglah perasaan kita tak sabar nak menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, di penjuru paling kiri Masjidil Nabawi, bersebelahan dengan perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Semua tak sabar nak jumpa Nabi di Madinah. Namun dalam masa yang sama, ketika kita berada di bumi Makkah inilah, kita jangan sekali lupakan bahawa bumi inilah menjadi saksi, tanah bumi inilah menjadi saksi di mana Rasulullah SAW itu dilahirkan, membesar menjadi seorang kanak-kanak, remaja, pemuda, dan di bumi yang samalah Nabi itu diutuskan, didatangi dengan malaikat Jibril alaihissalam beberapa kali di bumi inilah beserta malaikat-malaikat yang lain juga datang ke sini ketika peristiwa pembelahan dada Nabi, ketika Isra' Mi'raj dan sebagainya. Di bumi Makkah inilah tempat di mana Rasulullah SAW berada hinggalah umur Nabi SAW menjangkau 53 tahun, iaitu tahun yang mana Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Terus lagi selama 53 tahun Nabi berada di bumi Makkah, 10 tahun di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi keutamaan kita juga jangan sekali kita nafikan dan kita tinggalkan sejarah-sejarah, kenangan-kenangan, ingatan kita kepada Rasulullah SAW di bumi Makkah Al-Mukarramah. Bukan semata-mata kerana adanya Kaabah, bukan semata-mata kerana adanya Masjidil Haram, tapi di sinilah bumi kelahiran dan bumi ahli keluarga Rasulullah yang berada di sekitar sebelah kanan Bukit Safa tempat kita sa'i tu. Kalau kita sa'i Safa Marwah, sebelah kanan kalau kita keluar ataupun duduk dalam kawasan sa'i itu, itulah dipanggil Lembah Bani Hashim ataupun Lembah Bani Abdul Muttalib, iaitu apa dia? Kawasan perkampungan keluarga dan keturunan Rasulullah SAW. Itulah kawasan dia. Bukit Safa ke Marwah itu, itulah kawasan Lembah Bani Hashim. Di hujung Marwah itulah yang ini menjadi sebuah perpustakaan yang namanya Maktabah Makkah Al-Mukarramah, dan disitulah merupakan lokasi di mana rumah Nabi bersama Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Nabi dilahirkan oleh ibunya Aminah di kawasan penjuru hujung Bukit Marwah, tempat yang kita berakhir saat ini tu. Keluar daripada tempat tu, pergi ke kawasan belakang sana, dan kita akan jumpa dengan maktabah ataupun library yang dulu merupakan rumah Sayyidatina Aminah, ibu kepada Rasulullah. Dan di situlah Nabi dilahirkan, dan di sekitar kawasan itulah Nabi dibesarkan sebelum Nabi dikeluarkan pergi ke perkampungan Bani Sa'ad dan dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, dan dikembalikan balik ke Mekah setelah wafatnya, meninggalnya ibunya iaitu Aminah, dan dikebumikan di Abwa, iaitu dalam perjalanan daripada Madinah nak balik ke Mekah. Abwa menjadi saksi di mana jasad Sayyidatina Aminah dikebumikan ketika usia Nabi 6 tahun. Dan itulah merupakan kesedihan Nabi. Satu persatu orang-orang kesayangan Nabi diambil oleh Allah SWT daripada seawal dalam perut lagi. Kelahiran Nabi baru 6 tahun bersama dengan mak, akhirnya diambil nyawanya. 2 tahun bersama dengan datuk, hingga umur Nabi 8 tahun juga diambil nyawa datuknya bernama Abu Talib. Dan semua sejarah itu sebenarnya berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. So sambil-sambil itu kita dengar ceramah daripada Ustaz Syarizan. Okey, itu sejarah ringkas supaya kita boleh ingat sikit tentang keutamaan bumi Mekah. Dalam perasaan kita setelah buat umrah ni, kita rasa nak pergi jumpa Nabi, tak sabar dengan Raudhah dan sebagainya. Okey, nanti insya-Allah saya akan sambung lagi tentang kisah-kisah apa yang sempat untuk kita rungkaikan dan kita bincang. Hari ini perjalanan kita insya-Allah kita pakai mask. Kita akan menuju ke Hudaibiyah. Dalam bas. Nanti dekat lokasi kita akan bercerita tentang sejarah Hudaibiyah. Cuma nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan dan puan dan saudari sekalian, hari ini insya-Allah merupakan peluang kita untuk laksanakan umrah bagi kali yang ketiga, bagi yang nak buat umrah pada hari ini. So kita akan melaksanakan umrah di miqat kita yang ketiga, iaitu miqat yang pernah juga dilalui oleh Rasulullah yang namanya miqat Hudaibiyah. Namun sebelum kita bermiqat bagi yang nak buat umrah, kita akan ziarah dululah ke beberapa tempat. Mungkin ada yang first time yang nak sangat tengok unta, jadi kita pergi ke ladang unta insya-Allah. Hari ini kita orang pergi ladang unta.
Beberapa tempat menarik dekat sekitar Hudaybiyah ni ada beberapa tempat, antaranya Muzium Amudi, muzium lama Mekah saja. Itu muzium tak ada apa-apa, itu muzium tradisional. Nak cerita pasal orang Arab, macam mana keadaan hidup dia orang, macam mana sistem kehidupan dia orang. Tu muzium Amudi. Kita mungkin tak pergi lah muzium tu. Kita akan pergi ke ladang unta. Ladang unta. Sekejap lagi saya akan cerita apa istimewanya unta ni, ya. Kita akan pergi ke ladang unta. Walaupun sekarang insyaAllah tengok rezeki lah, kalau ada, harapnya ada banyak unta ni, ya. Kan? Sebab tak lama lagi nak masuk bulan haji ni. Betul? Bila sekarang ni kita nak masuk Ramadan, lepas Ramadan Syawal, lepas Syawal Zulkaidah, Zulhijjah, tu bulan haji. 3 bulan ni, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi sepatutnya sekarang ni diorang dah start dah untuk nak ternak unta semua. Sebab nanti bila musim Aidil Adha, musim hari nama, akan banyak berlaku sembelihan unta. Jadi kita sangat berharap lah untuk lah ada rezeki kita dapat Cantik kan? unta yang banyak hari ni. Kalau tak ada pun mungkin ada lah sikit-sikit. Mungkin unta belum sampai lagi, tapi harapnya ada rezeki kita yang kita boleh belajar tentang unta. Dan cerita pasal unta ni sekali tuan dan perempuan, pelajaran tentang unta sebenarnya Allah pernah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ghashiyah. Dan dalam surah Al-Ghashiyah Allah telah bertanya kepada orang Arab membaca ayat ini. Ketika ayat turun kepada Nabi, bila ayat Al-Quran turun kepada Nabi, dia sebenarnya turun juga kepada orang yang ada di sekitar Nabi, iaitu orang-orang Arab yang mereka sangat familiar dengan binatang yang namanya unta. Maka Allah tanya mereka dalam surah Al-Ghashiyah. Siapa tahu ayat dia? Surah Al-Ghashiyah, Allah bertanya tentang unta. Tuan Haji Mustaqim. Ustaz popular semua orang tengok gambar Ustaz. Semua orang ambil gambar Ustaz. Oh ya ke? Apa ayat cerita pasal soalan tentang unta? Aku tengah buat live ni. Saya tanya tu sebab saya pun lupa saya nak tanya tu. Ayatnya auzubillahi minasyaitanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah tanya, wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Allah tanya soalan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan? Allah tanya, afala yanzurun ilal ibil. Ibil ni unta. Cuba kamu tengok macam mana unta kami buat. Allah suruh kita kaji pasal unta. Allah tak pernah tanya pasal kucing, Allah tak pernah tanya pasal binatang lain. Okay, Allah tak pernah tanya pasal hamster. Tak ada. Allah tanya pasal unta. Sebab apa? Sebab ini binatang yang merupakan kegemaran orang Arab dan mereka sangat kenal unta. Salah. Jadi Allah bertanya kepada orang-orang yang membaca ayat ini, yang mendengar ayat ini, dan Allah tanya pasal binatang yang ada sebelah mereka namanya unta. Jadi ini yang orang nak kata macam mana kita nak belajar dengan apa yang ada di sekeliling kita. Okey? Tengok unta. Siapa yang suka makan madu lebah, tengok lebah. Macam mana Allah cipta lebah. Okey, siapa yang suka main dengan kucing, bela kucing, tengok kucing. Maknanya apa yang kita biasa, maka kita kaji dan kita belajar. Ini ulul albab. Ulul albab ni generasi yang berfikir dan berzikir. Dia tengok pokok, dia minat pokok, tanam-tanam, buat landscape dekat rumah. Cuba dia fikir macam mana pokok ni menyebabkan dia boleh ingat Allah. Sebab nak ingat Allah ni bukan semata-mata dengan zikir, dengan tasbih je. Bukan duduk atas tikar sejadah depan Kaabah saja baru ingat Allah, tak. Tengah tanam pokok, hebatlah rasa kenapa pokok daun hijau. Dia akan fikir. Ini generasi ulul albab, iaitu generasi yang menggunakan akal fikiran. Dan akal fikiran dia lepas dia berfikir, dia akan berzikir pada Allah. Ini prinsip dia, ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitu generasi yang sentiasa akan ingat Allah, tak kira berdiri, duduk atau berbaring. Wa yatafakkaru, dan dia akan berfikir tentang kejadian langit dan bumi dan apa sahaja isi-isi yang ada dalamnya. Lantas setelah dia lihat semua kejadian ini dan dia berfikir, dia mengkaji, dia tahu semua ni pokok, apa fungsi klorofil, apa fungsi fotosintesis, kenapa perlu ada akar, kenapa perlu ada tanah, kenapa berlakunya banjir besar macam kat negara kita sekarang ni, kenapa berlakunya banjir, tanah jadi runtuh, kenapa bukit-bukit ambil jadi rosak semua, kenapa berlakunya semua benda ni. Semua ni Allah tanya kita dalam surah Al-Ghashiyah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan?
Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, tidakkah kamu perhatikan bagaimana langit kami tinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah kamu fikir bagaimana gunung ganang kami jadikan dia sebagai pasak bumi, sebagai foundation nak bagi stabil bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, tidakkah kamu fikir bagaimana bumi ini kami hamparkan. Walaupun bumi ini bulat, tapi kita tak pernah rasa nak jatuh. Kita boleh rasa seolahnya rata bumi ini. Allah suruh kita fikir benda ni. Jadi hari ni kita tak nak fikir pasal pokok, tak nak fikir pasal bumi, pasal langit. Saya nak fikir satu benda je, sebab kita akan pergi tengok benda tu hari ni, yang namanya tentang unta. Soalan pertama Allah, ada 4 soalan kan? Tentang unta, tentang apa tadi? Bumi, tentang langit. Apa lagi satu? Tentang bukit. Nanti bila kita pergi mendaki bukit Jabal Nur nanti, hari Jumaat malam esok, insya-Allah kita akan mendaki Gua Hira. Kita itu kita fikir macam apa sebenarnya hebat nak kena ada bukit ni. Kenapa dekat dunia ni perlu ada tanah-tanah tinggi ni? Kenapa tak rata je semua? Kenapa perlu ada benda-benda pemberat bukit-bukit ni? Sebab Allah kata stabilizer, dia adalah untuk sebagai stabilize. Macam orang pegang telefon hari ni, kenapa dia tak bergegar gambar handphone zaman-zaman dulu? Bergoyang sikit je kita pegang, dah bergoyang habis gambar, habis blur. Kan? Muka handsome tu tak handsome sebab bergegar. Makin lama handphone makin canggih, dia letaknya pemberat tertentu dalam handphone namanya stabilizer, akhirnya jadi stabil handphone kita hari ni. Bumi begitu juga, Allah cipta gunung ganang mesti ada sebab. Benda-benda berat ni mesti ada sebab. Langit Allah cipta tinggi dia. Okey? Begitulah juga Allah cipta unta. Allah cipta unta, Allah nak kita belajar daripada unta. Baik, unta ni Abdul antara Hamid. istimewanya yang biasa kita dengar, dia boleh minum air banyak dan dia boleh berjalan tak minum air lama. Tapi sekali dia minum air, lama dia minum dan kita tak boleh nak halang dia berhenti sampai dia berhenti sendiri. Okey, itu yang biasa kita dengar lah, ada bonggol unta, lemak dan sebagainya. Selain daripada tu, kenapa bulu, lagi kita tengok unta, kita tengok betul-betul satu-satu dia. Bulu matanya kenapa lentik dan panjang? Kenapa bibirnya tebal? Kenapa giginya besar? Kenapa badannya besar, pahanya besar, lutut, betis kecil? Kesian unta tu. Kalau tengok badan besar, patutnya paha dan kaki kena besar lah, barulah boleh stabilkan badan, berat badan tu. Tapi tak, Allah buat kaki dia kecil. Pahanya besar, sampai lutut ke bawah kecil, kurus dia punya kaki. Tapi tiba-tiba tapak kaki besar balik. Semua tu ada sebab. Sebab tu kita baca dalam surah Ali Imran, orang yang berfikir dan berzikir ni dia akan kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan, Engkau tidak cipta ini sia-sia. Allah kata. Allah sebut dalam ayat itu, orang yang beriman, yang berfikir dan berzikir, dia kata, wahai Tuhan, Kau tidak cipta ini sia-sia. Sebagai contoh, Allah cipta pokok, tak sia-sia. Allah kenapa nakkan warna hijau tu pada pokok? Kita pun belajar dekat sains. Oh, rupanya ada klorofil. Apa fungsi klorofil pada hijau-hijau daun ni? Oh, rupanya klorofil itulah yang mengeluarkan oksigen. nak tengok unta. Oh, kerana itulah kita boleh dapat oksigen hari ni, sebab pokok-pokok ada. Sebab tu bila kita pergi ke tanah tinggi sebagai contoh, pokok dah tak ada, yang tinggal batu-batu je. Oksigen pula makin nipis, makin susah kita nak dapat. Hari ni orang tebang pokok tak ada. Bila hujan lebih sikit je dah habis banjir, air naik. Sebab apa? Sebab tanah tak dapat nak menyerap air, pokok pun tak ada. Malah tanah pun tak ada, habis di simen-simen semua tanah. Faham? Habis. Jadi itu semua tu adalah perkara yang kita telah ubah ekosistem. Teknikal yang Allah buat pasal bumi. Quran besar. Masya-Allah. Alright, so sekejap lagi kita akan tengok unta dekat sana. Nanti saya nak tanya soalan ni, kita jawab sama-sama dekat ladang unta tu. Kenapa bulu matanya lentik? Kenapa kaki dia kecil, tapak kaki dia lebar? Dan macam mana cara penyembelihan unta yang berbeza dengan penyembelihan binatang lain macam lembu, kambing? Lain cara sembelih unta, lain cara dia. Nanti kita tunjuk dekat area ladang unta tu, insya-Allah. Korang semua dengar tak? Dan biasa ladang unta ni dia akan jual susu unta dengan air kencing unta. Tapi saya tak cadangkan untuk kita beli Suara ustaz. sebab kita nak jaga kita punya, sebab mungkin kadang-kadang benda tu elok untuk orang Arab, tak elok untuk kita. Dia mungkin tak sesuai dengan keadaan kita. Faham? Jadi elok kita minum rahmat susu je lah. Promo apa?
Okey, Best gila pergi umrah dengan package Ustaz Syarizan. Sekejap lagi ni insya-Allah kita akan sampai ke ladang unta dulu. Cuma sekali lagi dah saya nak Orang nak ingatkan, pergi, boleh tolong follow jaga Ustaz pakai face Syarizan. mask elok-elok Syarizan dan kita Kak jaga Ali. kawalan kendiri kita, sanitize tangan selalu. Betul. Okey, kalau ambil gambar pun ambil gambar elok-elok, takut kena patuk dengan unta tu nanti. Unta pun patuk orang. Dan unta pun boleh patuk orang juga. Nanti tidur. Alright, lepas kita ziarah ladang unta, nanti kita akan bermikot dekat Hudaibiyah. Sejarah Hudaibiyah nanti insya-Allah dekat lokasi kita akan cerita sikit dekat sejarah Hudaibiyah tu yang ada kaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Jadi lepas Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dengan para sahabat rasa rindu nak balik ke Mekah. Jadi mereka nak buat umrah masuk ke Mekah. Mereka melalui kawasan Hudaibiyah. Ditakdirkan ada berlaku peristiwa yang penting. InsyaAllah kita akan cerita dekat area sana nanti insyaAllah. Okey. Dan selepas Hudaibiyah kita telah bermikot yang nak buat umrah, bermikot kita telah pakai ihram semua. InsyaAllah kita akan pergi ke lokasi yang terakhir iaitu Mathaf Al-Haramain, iaitu Muzium Mekah dan Madinah. Dekat situ kita boleh tengok macam mana Kaabah yang lama, pintunya, dalam Kaabah ada apa, macam mana cara buat kelambu Kaabah. Kita boleh tengok Allah. Kita boleh tengok sejarah Mekah Madinah. Kita boleh tengok macam mana Telaga Zamzam, macam mana apa yang ada dalam Telaga Zamzam. Kita boleh tengok dia punya lakaran, peta semua tu. Kita boleh tengok dekat Muzium Haramain. Haramain ni Oh, masih thank you dua tanah Aisyah haram. Rahmat. Mathaf Ustaz, Haramain. nasi unta sedap Nasi mendi unta best ke? Okey, orang tanya pasal dia kata pasal unta, orang tanya pasal nasi unta masya-Allah. Nampak sangat pelahap. Orang cakap dia apa dia kata. Okey, jadi kita baru je melepasi boundary. Sekarang kita berada kat tanah halal Oh, tanah halal. Tadi ni baru je kita melepasi boundary hadd, dia panggil nihayatu haddul haram. Nihayah maksudnya penghujung sempadan tanah haram. Jadi sekarang kita berada dekat tanah halal. Kita berada Okey, tanah sebelah halal. kanan ni adalah Muzium Amudi. Kita tak pergi dalam muzium ni. Dia macam muzium tradisi orang Arab je lah. Oh, kat sini Okey, so kita tak pergi pergi yang situ. tu. Yang tu kena bayar RM5 nak masuk yang tu. So kita pergi muzium yang kita tak payah bayar. Okey. Faham? RM5 tu boleh buat beli aiskrim. Harus. Okey, kita akan pergi ke Mathaf Al-Haramain. Ada Mutawif lalok sikit pagi ni. makan apa tadi? Sambal Mak Jenny. Okey, pasal nasi mandi, Sambal Mak Jenny makan. Bila sebut pasal unta, yang famous sekarang ni orang suka nak makan lah nasi unta. Nasi untuk bagi kita makan, dagingnya unta. Kalau unta dia akan makan banyak makan daun je lah. Unta banyak makan daun. Dan antara makanan kegemaran unta adalah kaktus. Adalah kaktus tu. Sebab dia lah dia berjalan padang pasir, pokok yang ada adalah kaktus dan pokok-pokok duri ni. Sebab tu dia sihat tu dia tak Sebab tu bibirnya kena tebal. Dan sebab dia nak makan benda-benda yang keras dan tajam. Dia juga gigi dia kena besar. Jadi bibir saya yang halus mulus ni tak sesuai lah makan kaktus. Sebab tu saya makan kek. Dia lembut. Sesuai dengan kelembutan yang ada pada saya. Alah. InsyaAllah. Masya-Allah, Allahu akbar. Sabarlah semua ya. Sabar. Apa tu? Unta makan kaktus. Sebab itulah gigi dia besar, bibir dia tebal. Satunya dia makan kaktus dan dia makan pokok-pokok duri ni. Pokok-pokok duri. Bukan sekadar kaktus kan. Kalau kita perasan tu nampak tak pokok-pokok dekat padang pasir tu. Nampak pokok-pokok kecil-kecil tu. Pokok-pokok macam tu dia ada air tu. Dan dia keras. Binatang lain susah nak makan, tapi unta relax je dia makan. Dia je lah yang boleh makan ni. Betul. Jadi yang jenis bibir-bibir tebal, siapa yang bibir tebal sini boleh try. Yang jenis bibir tebal tu boleh try. Dapat pokok-pokok yang keras dekat tepi-tepi padang pasir ni Nampak, unta makan. Sambil kita tengok padang pasir ni pun kita boleh jumpa unta-unta liar unta-unta yang tak ada tuan. Kadang-kadang ada juga dekat tepi ni. Okey. Nasi unta insya-Allah, untuk pengetahuan semua, insya-Allah untuk tidak menghampakan dan halang kita tengok unta hari ni. Malam ini insya-Allah, malam ini selepas Isyak insya-Allah, pukul 8 suku tu kita dah standby dekat hotel. Kita akan naik bas ni, kita akan pergi makan nasi unta insya-Allah. Nasi unta you. Ni unta belah kanan ni. Mana? Tu nampak unta-unta banyak belah kanan tu. Tu unta-unta liar ni kita cakap. Nampak tu. Tu dia yang So unta ni lah yang kita akan sembelih nanti. Wah, untuk makan malam ni. hebat. bukan. Masya-Allah. Bukan Bukan. Ustaz jangan.
follower Ini dalam unta percaya liar, ni. Ini unta liar ni. Ini unta milik orang lain. Kita mana boleh ambil. Oh, tak boleh ni. Sebab tu kalau kita perasan ya, dalam pantang larang ihram orang yang berumrah, antara pantang larang yang besar adalah tidak boleh berburu. Pantang larang berburu ni, dia nampak binatang-binatang liar dekat, dia orang dalam perjalanan berbulan-bulan kan, daripada Mekah nak sampai sini berminggu-minggu. Mana ada cukup stok makanan. Jadi macam mana nak dapat makanan? Dia orang akan berburu binatang. Oh. Tapi ketika berihram, kau ada pantang larang, tak boleh nak berburu. Contoh kita nampak binatang liar macam unta tadi kan, ikut kan apa lagi? Kan tangkap lah. Boleh lah. Sebab binatang buruan kan, sebab binatang liar dia ada mana-mana, macam kita masuk hutan nampak binatang, kita nak berburu untuk makan, boleh. Tapi ketika ihram, kita tak boleh nak berburu. Oh, tak boleh. Cuma kita ni jenis berihram duduk alam bas memang tak berburu lah. Makanan ada. Sebab pagi tadi pun dah jenuh makan macam-macam, jadi tak adalah kita nak berburu. Betul. Nampak tu. Kalau ada pun hanya berbulu saja. Berbulu sebab banyak sangat makan. Banyak sangat makan. Bukan berburu. InsyaAllah. So kita akan makan nasi unta insyaAllah malam ni. Saya berharap dia macam makan daging je, biasa je. So saya harap kita semua ni jangan lepaskan peluang untuk try makan nasi unta. Sedap nasi unta Apa rasa dia? memang dia rasa daging. Daging Rasa lembu. daging. Ni Fatihah. Dia lain sikit daripada nasi, daripada daging lembu. Rasa lain sikit. Daging sedap daripada daging lembu. Waalaikumsalam. Sedap. Sedap. Sedap sangat ya. Nasi Sedap unta. sangat. InsyaAllah kita akan makan nasi unta malam ini insyaAllah. Lepas Isyak, kalau boleh kita terus Mazlina berkumpul dekat Omar. lobi. InsyaAllah Dan nak kita terus doakan pergi semoga awak boleh datang ke sini. Aziziah untuk kita makan di restoran Kabsah Hashi. Hashi ni maksud dia anak unta. Kita bukan makan hantu unta yang dah tua-tua ni, kita makan yang muda ni. Yang anak dia lah kita makan Anak malam ni. dia. So daging dia lagi lembut, lagi sedap. InsyaAllah malam ni kita try bagi pengalaman nak makan nasi unta malam ini insyaAllah. Betul. Okey. Kelakar Ustaz ni kalau korang pergi umrah dengan package Ustaz Syarizan, memang korang happy je, ceria je macam Kak Nana kan. Betul Ustaz? Dia nampak macam tak betul tapi dia betul. Dia betul. Dia layan je kita orang tahu nak makan aiskrim ke apa semua. Yang penting sambil-sambil tu ada ilmu yang disampaikan ya. So Nana doakan semua yang ada kat dalam ni, korang akan sampai kat sini. Ambil lah package dengan Ustaz Syarizan. Follow Ustaz Syarizan tau dekat Instagram. Dan follow Kak Awin juga. Oi. Oi. Promo lah. Nana kalau boleh memang nak pergi umrah dengan tim bawah Ustaz Syarizan. Setiap tahun. Setiap tahun amin. Amin. Apa kata nah? Haji. Lagu selawat Al-Nani yang tu nah. Ustaz lah. Ustaz yang ni, Ustaz, cepat Ustaz. Dapat pahala Nana. Ustaz pula best. Untuk pengetahuan, kita dalam bas ni kita ada Puan Hajah Siti Nordiana kan. Alhamdulillah insya-Allah. Masya-Allah. Hajah. Jadi mungkin ada yang mungkin tak tahu, saya dengan Siti Nordiana kita orang ada buat album. Kan? Cuma insya-Allah tahun depan kita target masuk juara lagu. InsyaAllah tahun depan kita akan masuk juara lagu insyaAllah. Kami ada buat album zikir, lagu-lagu selawat dan juga zikir. Betul. Boleh tengok dekat YouTube. So antara lagu yang mungkin kalau kita nak dengar hari ni, antaranya lagu selawat Adnan ni. Selawat puji Nabi dan keluarga Nabi. Adnan ni datuk Nabi. Jadi selawat yang memuji Rasulullah SAW namanya selawat Adnan ni. Itu juga antara lagu yang ada dalam album tu. Selain daripada lagu Assalamualaikum ya Rasulullah, selain daripada lagu zikir iktiraf, lagi apa tak lagu dia? Tamila dia buka. Boleh tengok dekat YouTube type je Ustaz Syarizan dan Siti Nordiana, nanti akan keluar. Betul. Suara yang sangat merdu. Tapi sekarang ni kita minta ustaz lah sebab Nana punya ni kan makhraj dia tak berapa nak tahu lah. Ustaz lah lanjut. Jadi ada ke yang nak dengar ni? Ada. Ada ke yang nak dengar selawat Adnan ni? Nak Ustaz, cepat Ustaz. Kan tidur belakang ni. Tidur. Nubahan bangun. Kita siapa yang tidur kejutkan kejap. Sebab ada artis nak menyanyi ni. Popular nak nyanyi cepat. Nubahan tidur biar gaya. Nubahan. Dia tahajud semalam. Dia biasa tidur dalam bas, maksudnya malam tahajud lah. Betul. Kan?
Tapi macam tak ada nak percaya sangat tu. Tahajud 8 rakaat. Masya-Allah, tahajud 8 rakaat naik bas terus padam. Betul. Jom kita dengar ustaz ni. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, kita dengarkan sekejap lagu selawat Adna ni, selawat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pujian kepada Nabi, salam dan selawat ini bukan manusia yang buat, Allah dan malaikat yang buat. Satu-satunya arahan yang Allah beri kepada manusia, Allah tak cakap Allah buat, tetapi salah satu ni je perkara yang mana Allah bagi tahu kita suruh buat, dan Allah cakap aku dan malaikat buat. Apa dia? Salam dan selawat. Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata apa? Ini